Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton channel saya pada hari ini. Pada hari ini saya ingin membuat perkongsian permohonan guru cemerlang sains DJ44 pada tahun 2020 iaitu pada tahun lepas. Jadi mungkin perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberi gambaran lah kepada calon-calon guru cemerlang yang memohon pada tahun ini. Saya akan fokus lebih kepada temuduga dan juga pembentangan. Sebab tahun ni kita semua tahu yang semua calon GC akan dicerap secara online, iaitu cerapan dibuat menggunakan PDPR. Jadi saya tak dapat nak berkongsi lah berkenaan dengan pencerapan tersebut sebab masa saya mohon sebelum ni Nazir datang ke sekolah dan mencerap PDP saya di dalam kelas. Okay, tapi jangan risau, saya akan bagi beberapa suggestion lah kepada cikgu. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Cikgu Muhammad Luqmanul Hakim bin Kamrul Zaman. Saya guru cemerlang sains memangku DG44. Saya dapat keputusan memangku ni pada bulan April. Tapi bila dapat surat tu, tarikh dia backdate lah. Dia tulis 29 Januari 2021. Okey, kita teruskan dengan pembentangan. Okey, yang penting sekarang ni ialah persediaan awal cikgu-cikgu lah sebelum memohon, sebab persediaan awal ni sangat penting untuk menunjukkan cikgu ni betul-betul layak dinilai ataupun tidak. Sebenarnya bila cikgu dah di shortlist untuk dicerap, maksudnya cikgu dah selangkah dah untuk mendapat tawaran GC. Okey, saya yakin yang cikgu dah ada semua benda ini. Okey, sebab tu saya takkan sentuh sangat untuk persediaan awal. Tapi apa yang saya nak cikgu fokus ialah cikgu tengok nombor 1 ni, iaitu kumpul bahan-bahan 3 tahun seperti analisis pencapaian pelajar, sumbangan, sijil pencapaian surat panggilan, seminar dan juga mesyuarat. Okey, sebenarnya analisis pencapaian pelajar ni cikgu memang kena buat detail sebenarnya. Sebab masa saya dicerap tahun lepas, memang Nazir minta satu analisis yang kita boleh tunjukkan kalau ada peningkatan ataupun kalau ada penurunan sebab apa dan apa-apa intervensi. Saya akan tunjukkan contoh macam mana saya buat. Dan cikgu perlu ada sekurang-kurangnya satu kajian tindakan sebab memang masa kita membuat pembentangan nanti, kita akan highlight apa kajian tindakan yang pernah kita buat ataupun sekurang-kurangnya inovasi lah yang kita pernah buat. Okey, yang lain-lain cikgu dah maklum. Baik, kita teruskan. Okey, ini adalah contoh kajian tindakan yang saya buat. Okey, satu lagi saya nak share tips di sini. Kajian tindakan yang cikgu buat tu perlulah melibatkan subjek kepakaran yang cikgu mohon. Okay, kalau mohon bahasa Arab, kena buatlah pasal kajian tindakan bahasa Arab. Okay. Kalau buat matematik, kena buat pasal matematik. Okay. Kita kena fokus kepada apa subjek yang kita mohon tersebut. Macam saya buat sains, jadi saya highlight STEM dalam PDP. Dia tak perlu kajian yang besar-besar. Mungkin kita hanya perlu cari satu kelas dan satu masalah, kemudian kita cuba huraikan apa intervensi yang kita buat. Sebab memang dalam pembentangan kita akan gunakan kajian tindakan kita ni untuk menerangkan kepada Nazir apa kerja buat kita di sekolah. Okey. Boleh cikgu? Kita teruskan. Okey, inilah yang saya cakap, analisis pencapaian detail tu. Okey, ini cara saya. Saya dalam masa 3 tahun tu, saya telah mengajar, setiap tahun saya mengajar PT3. Jadi apa yang saya buat, setiap kelas PT3 Form 3 yang saya ajar tu, saya akan buat analisis macam ni. Okey, saya akan tuliskan nama pelajar. Kemudian dalam result percubaan dia, kita highlight lah berapa markah dia, grade dia. Kemudian dalam PT3 yang sebenar, berapa grade dia. Contoh kalau dia maintain ataupun meningkat, saya buat warna hijau. Kalau dia menurun, saya buat warna kuning. Cikgu boleh tengok kat sini ada 5 orang pelajar yang menurun. Okey, jadi apa yang saya buat? Saya tunjukkan bahawa saya membuat program intervensi lah. Ada usaha di situ. Kemudian yang penting ialah kekal perata lulus. Maksudnya tak apa walaupun menurun, tapi kena tunjukkan apa usaha cikgu untuk kelas mereka. Sebab kalau tengok, saya ada buat nota di sini. Saya highlight ni adalah kelas aliran agama. Dia ada taburan pelajar baik, sederhana dan lemah. Walaupun GPMP kita macam makin teruk,
tak apa. Yang penting kita highlight lah apa yang bagus. Contoh macam perata lulus. Tapi untuk tahun ni saya tak pasti cikgu nak buat macam mana sebab kita tak ada banyak exam dan sebagainya. Tapi apa yang cikgu boleh buat ialah cikgu boleh um, keluarkan analisis pelibatan pelajar sepanjang PDPR, apa aplikasi yang cikgu guna. Mungkin dari segi itulah saya rasa. Okey, kita teruskan dengan pembentangan. Baik. Untuk pembentangan, saya sangat cadangkan cikgu supaya masukkan pertandingan-pertandingan yang besar. Cikgu jangan masukkan pertandingan-pertandingan yang kecil-kecil, contoh peringkat daerah. Kalau ada peringkat antarabangsa, satu pun dah cukup. Tapi cikgu kena huraikan. Cikgu bawa pelajar macam mana, kemudian cikgu buat projek apa. Dan kalau boleh pembentangan jangan terlalu panjang. Sebab Nazir nak tengok kita punya pencapaian dalam kemenjadian pelajar, sumbangan kita kepada sekolah dan apa wow factor yang ada pada diri kita. Nazir nak tengok perkara tu. Jadi cikgu terus tonjolkan perkara tersebut. Okey, jangan nak cerita yang cikgu bawa pelajar peringkat daerah dah 10 kali. Kalau boleh terus pilih peringkat yang tertinggi yang pernah cikgu bawa. Okey. Jadi saya akan kongsikan slide saya. Slide saya ni pun saya memang masukkan semua yang ada impak sebab saya nak tunjukkan ada program, ada impak. Okey. Jadi kita boleh tengok saya punya slide di sini. Okey. Jadi ini adalah slide yang saya gunakan sewaktu dicerap oleh Nazir tahun lepas. Okey. Biasalah pengenalan kena ceritakan tentang diri cikgu, cikgu dah mengajar berapa lama, kemudian apa jawatan cikgu dan juga apa pertandingan ataupun anugerah yang cikgu pernah terima. Dan kalau boleh dalam part pengenalan ni kalau cikgu ada prinsip, contoh 3T, 1A ke, ataupun cikgu punya model yang cikgu nak ikuti ataupun apa-apa wow factor yang cikgu nak tunjukkan, terus kepada bahagian pengenalan di mana saya punya fokus senang je. Saya memang mengajar menengah rendah. Jadi fokus saya adalah untuk mengubah stigma pelajar bahawa sains itu susah kepada sains itu best. Jadi macam mana saya katakan sains itu best? Saya telah buat macam-macam program lah bersama dengan pelajar saya, iaitu lebih kepada kemenjadian pelajar lah. Dan juga saya highlight good supply untuk menengah atas, di mana kita pun tahu bahawa tak ramai pelajar yang memilih aliran STEM sekarang ni. Jadi apa program, apa aktiviti yang saya buat untuk bantu pelajar saya ni memilih aliran STEM, untuk mereka meminati aliran STEM. So bahagian pengenalan, cikgu dah kena cerita cikgu punya prinsip, cikgu punya hala tuju dan sebagainya. Ini bahagian permulaan slide. Kemudian ada soalan dia minta bagaimana kita menjayakan PPPM. Jadi cikgu pilihlah yang mana cikgu nak, anjakan berapa yang berkaitan dengan apa yang cikgu nak buat. Contoh macam saya akan pilih yang bahagian yang ada berkaitan dengan STEM, membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas. So kita kena ceritakan kenapa kita pilih anjakan tersebut untuk jadi kita punya hala tuju kita. Okey. Kemudian macam saya cakap tadi, bagaimana cara meningkatkan prestasi pelajar, cikgu perlu highlight lah apa program-program yang cikgu buat. Okay, kemudian macam saya cakap, setiap program perlu ada impak. Jadi hasil daripada program ni, akhirnya cikgu berjaya hasilkan impak ini. Peningkatan perata lulus, peningkatan markah peperiksaan akhir tahun, walaupun cikgu ajar tingkatan 1. Mungkin ada cikgu-cikgu DG 41 yang tak mengajar menengah atas. Jadi kita keluarkan saja apa-apa pencapaian kelas yang kita ajar walaupun tingkatan 1. Nazir takkan tengok cikgu ni ajar SPM jadi dia lebih layak, cikgu ni tak ajar SPM jadi dia tak layak. Dia bukan macam tu. Dia adalah berdasarkan kepada apa sumbangan cikgu dan juga impak. Itu yang kita kena tahu, sumbangan dan juga impak. Okey, kita teruskan. Okey, kita kena ceritalah bagaimana untuk meningkatkan tahap profesionalisme ni. Jadi kita kena ceritakan apa kita punya prinsip. Macam saya meningkatkan penguasaan guru dalam pedagogi. Saya sendiri yang kena meningkatkan penguasaan saya dalam pedagogi sains tu. Baru saya boleh jadi pakar rujuk.
dalam bidang tu. Kemudian saya ingin melahirkan pelajar yang berinovatif. Ceritalah apa pertandingan atau program yang cikgu buat untuk hasilkan pelajar yang berinovatif tu, dan juga apa aktiviti kita buat dalam kelas. Semua ni kena ada evidence yang dia link lah dengan evidence yang kita masukkan dalam file tu. Okey, macam mana saya highlight saya punya inovasi, iaitu ada soalan dia tanya untuk menggalakkan inovasi. Jadi listkan semua pertandingan inovasi yang besar-besar yang pernah kita masuk. Contoh macam saya pernah buat kit kehamilan, Johan PPD Seremban dan juga ketiga peringkat negeri. Kemudian ada hantar pelajar ke apa-apa pertandingan, dan apa-apa saja yang cikgu buat, cikgu kena highlight di sini. Macam mana untuk menunjukkan cikgu ni menggalakkan inovasi. Kalau ada pertandingan yang peringkat antarabangsa tu pun dah bagus. Tapi kalau cikgu ada peringkat negeri, cikgu tunjuklah bahawa dia ada impak. Okey. Dan tunjukkanlah gambar-gambar pertandingan yang ataupun aktiviti lah. Ini macam aktiviti PAK 21 saya dalam kelas. Kemudian ini adalah pertandingan saya bawa pelajar saya. Dan ini adalah pertandingan inovasi yang saya sertai. Dan ini adalah saya punya inovasi, produk inovasi saya. Jadi cikgu kena highlight semua inovasi cikgu buat dan juga aktiviti. Ambil sikit-sikit pun tak apa, sebab yang dalam file nanti tu yang kita akan detailkan. Okey, bagaimana untuk merealisasikan harapan dan wawasan pendidikan? Cikgu ceritalah bagaimana cara cikgu. Macam saya pilih yang dekat dengan pelajar. Contoh, sebab kita di akhirnya kita nak tengok kemenjadian pelajar. Jadi kita tengok guru sebagai fasilitator, pelajar sebagai klien dan juga PDP yang menyeronokkan. Jadi kena tunjukkan dalam evidence kita nanti bahawa kita dah melaksanakan ketiga-tiga perkara ini. Dia kena link. Okey. Dan yang last sekali, macam saya cakap, bagaimana saya menghasilkan PDP tu berpusatkan pelajar, saya tunjuklah semua gambar-gambar PAK 21 yang saya buat dalam kelas. Kemudian saya tunjukkan result. Bila saya buat aktiviti ni, apa result dia kepada pelajar? Apa impak dia? Okey. Teruskan. Itu saja. Jadi cikgu dah boleh nampak gambaran slide pembentangan saya. Sebenarnya saya lebih berfokus kepada apa hala tuju saya, kemudian apa yang saya buat untuk mencapai objektif tersebut, dan akhirnya nak lihat kemenjadian pelajar. Selalu kaitkan impak dan juga kemenjadian pelajar. Alright, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okay, kita dah selesai saya ceritakan pasal pembentangan. Kita pergi kepada pencerapan. Baik, macam saya cakap di awal slide tadi, di awal perkongsian tadi, untuk tahun ni saya tak pasti macam mana Nazir menilai pencerapan tersebut. Memang kita tahu dia buat secara online, tapi dia guna penilaian apa. Tapi saya yakin Nazir masih menggunakan penilaian secara inilah. Inilah yang kita perlu rujuk, iaitu menggunakan SKPMG 2 Standard 4. Okey. Di mana di dalam SKPMG 2 Standard 4 ni, dia kena banyakkan aktiviti hands-on. Jadi macam mana kita nak buat aktiviti hands-on dalam online ni? Itu yang tugasan yang cikgu kena cari sekarang ni, sebab file cikgu dah complete. Cikgu dah shortlist, dah cukup syarat. So sekarang ni memang tinggal untuk pencerapan saja. Jadi cikgu kena explore apa apps yang kita boleh engagekan pelajar kita, melibatkan pelajar kita sepanjang sesi PDPR tersebut. Okey. Jadi cikgu kena study baliklah macam mana nak jadi perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, dan macam mana kita nak hasilkan murid sebagai pembelajar aktif. Sebab kat sini 20%. Dan guru sebagai pendorong lah. Macam mana kalau masa kita buat sesi PDPR tu, pelajar kita macam tak nak bercakap, tak nak bagi respon, so apa cara kita buat untuk dorong dia. Jadi saya cadangkan, okey, saya tak pasti untuk subjek lain, tapi untuk subjek yang berkaitan dengan STEM seperti Sains, Teknologi, Engineering, Math ni, cikgu boleh guna kerangka model inquiry 5E. Okey, apa yang ada pada kerangka inquiry 5E ni? Cikgu boleh tengok. Yang pertama, fasa 1 ialah engage. Okey, kemudian explore, explain, elaborate dan juga evaluate. Jadi cikgu kena tunjukkan flow PDPR cikgu itu menggunakan kerangka model 5E ni. Macam mana cikgu buat PDPR? Memula cikgu libatkan pelajar, jadi cikgu suruh dia buat aktiviti apa. Kemudian pelajar tu explore, jadi buat aktiviti hands-on apa. Kemudian cikgu explain input PDP cikgu. Kemudian cikgu elaborate dan juga evaluate untuk semua fasa tersebut lah. Jadi kena study balik pasal ni kenapa. Okay, tunggu dulu sampai di akhir slide nanti. Okey, jadi cadangan saya kepada cikgu, yang ni tak kisahlah cikgu ajar subjek apa pun, cikgu boleh gunakan aplikasi seperti Nearpod. Cikgu boleh tengok dalam saya punya perkongsian.
di YouTube channel saya. Di Facebook saya ada juga perkongsian pasal ClassPoint dan juga Slido. Cikgu boleh tengok macam mana saya melaksanakan PDPR menggunakan ketiga-tiga aplikasi ni. Jadi ini adalah cadangan saya supaya cikgu explore apa aplikasi yang cikgu boleh gunakan untuk engage pelajar sepanjang PDPR. Barulah saya rasa Nazir boleh tengok tahap cikgu dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar tu mencapai tak SKPMG 2 Standard 4 tersebut. Baiklah, kita teruskan kepada part last kali, iaitu soalan Nazir. Okey, untuk soalan Nazir ni adalah soalan yang saya dapat last year lah. Mungkin this year soalan dia lebih kurang juga untuk cikgu-cikgu yang mengajar subjek STEM ni ataupun subjek yang berkaitan sains. Jadi apa yang saya dapat, cikgu memang kena study balik. Kalau cikgu adalah cikgu sains ke, mat ke, admat ke, cikgu memang kena study balik pasal STEM. Sebab soalan yang saya dapat, yang pertama dia suruh saya terangkan dasar STEM, nyatakan 3 teori pendidikan dan kaitkan dengan PDP. Jadi, apa teori pendidikan yang kita tahu dan kaitkan dengan PDP. Ada juga soalan yang tanya pasal IBSE dan kemudian bezakan keempat-empat jenis IBSE tersebut. Dan saya juga diberi soalan untuk kaitkan kemenjadian pelajar dengan aktiviti STEM yang saya dah buat lah. Sebab saya kan dah listkan banyak aktiviti STEM yang saya buat. Kemudian kena kaitkan dengan kemenjadian. Dan ada juga soalan apa sumbangan saya kepada sekolah. Tapi kena yang berkaitan dengan subjek kita lah. Kalau pendidikan Islam mungkin cikgu pernah jadi juri tilawah Al-Quran. Kalau bahasa Arab ada kuis bahasa Arab, dan macam sains mungkin ada beberapa pertandingan inovasi yang cikgu guide dan bawa pelajar lah, sumbangan yang cikgu boleh highlight. Dan yang last kali, sebab saya tunjukkan inovasi saya, jadi Nazir tanya apa specialnya inovasi. Jadi kita kena pandai lah untuk menghuraikan apa yang kita dah buat. Okey, dan di akhirnya saya berpesanlah kepada cikgu-cikgu yang memohon GC DG44 ni, kita masa mohon DG44 tu rasa kerdil sangat. Sebab kita rasa macam orang lain sangat hebat berbanding kita ni yang baru nak bertatih dalam dunia pendidikan ni. Tapi sebenarnya tanpa cikgu sedar, cikgu dah sebelah kaki dah melangkah dan cikgu dah sebenarnya memang dah layak dah. Cuma cikgu kena buktikan kepada Nazir, cikgu betul-betul layak. Jadi pesanan saya, cikgu DG41 kena positif dan yakin. Sebab Nazir tahu yang kita ni DG41, jadi kita ni masih kurang pengalaman dan pendedahan berbanding dengan cikgu-cikgu senior. Jadi kita kena tunjukkan apa pencapaian tertinggi yang kita ada dan apa impak kepada kemenjadian pelajar tersebut. Itu yang perlu cikgu gali lagi kalau belum dapat. Dan cikgu kena murnikan balik cikgu punya perbentangan supaya dia tak merapu-rapu. Cikgu kena direct kepada hala tuju cikgu. Okey. Jadi itu saja sebenarnya yang saya nak berkongsi. Dan sebenarnya kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh je PM saya ataupun boleh tinggalkan email nanti. Saya akan send lah bahan-bahan yang berkaitan kepada cikgu. Okey, saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada cikgu.